Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Sadaqallahul azim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka jangan kau berduka cita wahai Muhammad, fama arsalnaka 'alaihim hafiza, kerana kami tidak mengutuskan engkau untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Sambungan kepada ayat di sebelum ini yang menyatakan tentang perang lagi. Perang datangnya dari perintah Nabi SAW setelah Allah wahyukan kepadanya supaya perang. Soal perang, damai adalah soal agama, soal Nabi yang memutuskan, atau sifatnya sebagai pemimpin atau sifatnya sebagai Rasul. Jadi oleh kerana itu, tidak ada lagi pilihan apabila Nabi mengeluarkan perintah supaya keluar perang. Tetapi dalam satu suasana yang telah ditentukan oleh Nabi berdasarkan kepada wahyu. Peperangan bukan kerana ingin menghapuskan musuh, tidak, tetapi untuk menegakkan Islam, mengekalkan Islam daripada dipermain oleh musuh. Jika musuh-musuh, yakni orang kafir, tidak mengapa-apakan kepada Islam, sama-sama ingin hidup dan memberi laluan kepada Islam, bukan untuk menyebarkan agama tapi untuk menyatakan kebenarannya. Jika mereka memberi kebenaran, maka selamat, tak ada masalah apa-apa. Tetapi mereka tidak boleh. Mereka kena ingat bahawa mereka adalah agama Islam, telah mengiktiraf agama mereka sebagai agama mereka, itu maknanya agama langit, sebagai agama yang telah ditamatkan tempoh layak pakai, sudah tamat. Tidak ada pertentangan di antara agama Nasara dan agama Yahudi, tidak ada. Hanya Nabi mereka sudah tamat tempoh, Nabi Musa, Nabi Isa sudah tamat tempoh. Beberapa perkara di dalam syariat itu telah diubah suai disebabkan berbeza masa dan berbeza waktu. Jadi oleh kerana itu, tuntutan terhadap orang Yahudi dan Nasara adalah beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad, tidak ada satu bangsa, satu keturunan, satu puak yang untung, tidak ada padanya. Sebab Nabi Muhammad tidak membela darah, tidak membela harta, tidak membela kepentingan. Kebangkitannya untuk seluruh manusia, tanpa mengira manusia itu datangnya daripada timur dan barat, berbeza warna kulit dan berbeza harta, berbeza kelompok kabilah, tidak ada perbezaan itu. Jadi oleh kerana itu, tidak boleh dianggap sebagai tidak adil apabila Islam meminta laluan untuk menyampaikan kebenaran Islam ini kepada semua orang, dan Islam tidak membenarkan agama-agama lain disampaikan kepada orang Islam, sebab orang Islam sudah tahu. Orang Islam sudah tahu agama mereka di mana tempatnya, sama ada Yahudi ataupun Nasara. Kita bercakap agama lain daripada Islam, agama kitab, agama yang pernah dikurnia Nabi, dikurnia kitab. Yang agama tak ada kitab, agama ciptaan, Islam tidak mengiktiraf awal-awal lagi sebagai agama. Ini bukan bercakap untuk menimbulkan satu suasana, tidak. Hakikatnya begitu. Islam tidak mengiktiraf sebagai agama sebab mereka tidak punya Nabi. Sebab mereka fikir-fikir saja, sebab mereka khayal. Tinggi-tinggi yang boleh dicakapkan mengenai agama itu, adat, budaya, adat resam, setakat itu saja. Mereka tidak mempunyai akidah terhadap hidup selepas mati. Mereka tidak mempunyai pandangan yang jelas apa perkara yang akan berlaku selepas daripada mati. Tidak ada. Jadi sukar untuk dilihat agama itu sebagai agama. Seolah-olahnya untuk jadi agama mesti ada ciri-ciri khas padanya. Ada ciri-ciri, ada peraturan, ada sistem padanya. Tidak ada perkara-perkara yang boleh diayang hanya dia merupakan perkara yang bagai khayal saja. Itu tidak boleh dianggap di agama. Jadi kalau begitunya, dalam ayat yang kita baca ini, man yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, maka semua yang taat kepada Allah. Dia bercakap pasal soal kepimpinan.
Sesiapa yang taat kepada Rasul, yakni utusan daripada dia, tidak kata man yuti' Muhammadan, siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, bukan soal Muhammad lagi. Man yuti'ir Rasul, dia tidak kata pulanya man yuti'in Nabi. Tidak, Rasul ini utusan, syariat dia dibawanya, diwajibkan supaya dikembangkan, disampaikan. Buat itu maknanya Rasul. Sesiapa yang taat kepadanya, maka sesungguhnya dia taatkan kepada Allah. Artinya ketaatan kepada Rasul tak boleh dipisahkan daripada taat kepada Allah. Tidak mungkin tiba-tiba satu orang datang, saya ingin beriman kepada Allah, tetapi dalam kepimpinan dia mahu berpilih-pilih. Tidak. Kepimpinan jika datang daripada institusi Nabi, institusi kerasulan, institusi Rasul, maka dia mestinya dia taati. Sebab sebahagian daripada taat kepada Allah itu ialah taat kepada Nabi. Taat kepada Rasul, bukan Nabi. Man yuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Siapakah selepas daripada kelahiran, selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad ini yang wajib dia taati, yang ketaatannya sama dengan ketaatan kepada Allah? Nabi SAW sudah wafat. Yang datang selepas Nabi ialah mereka yang datang dan mengikuti jalan-jalan Nabi. Siapa yang mengikuti jalan-jalan Nabi itu? Ahli Sunnah wal Jamaah ialah menyatakan orang yang mengikuti sahabat-sahabatnya, yang mengikuti laluan jalan-jalan Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in, sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang mengikut jalan mereka, jalan Nabi, jalan tabi'in, jalan sahabat, jalan tabi'in. Kalangan sebahagian daripada ulama, disebutnya ulama salaf, ahlul qurun as-salasatil ula, ahli orang Islam yang hidup dalam 3 abad yang pertama, yang disebutnya as-salafus salih. As-salafus salih ni orang tua, orang lama, orang awal yang salih. Bukan semua orang juga, bukan semua orang. As-salafus salih, yang ni mesti diikuti. Dan ini pula ditimbulkan sebagai satu mazhab, namanya mazhab salafi, mazhab salaf. Siapa mereka? Mereka itu ialah ini sahabat-sahabat Nabi. Dan kita lihat sahabat-sahabat Nabi pun mestinya, sahabat-sahabat Nabi ini pun berbeza antara sahabat dengan sahabat. Dia tidak sama. Ada sahabatnya dia berjumpa sekali dengan Nabi, lepas itu dia hilang, tak tahu pergi ke mana. Satu kali dia ada yang duduk berpuluh-puluh tahun bersama dengan Nabi, mereka tidak berpisah dengan Nabi. Maknanya sahabat-sahabat Nabi juga berbeza antara satu dengan lain. Tapi kalangan ahli sunnah menyatakan semua sahabat-sahabat Nabi itu mempunyai kedudukan yang dihormati dan dia tidak boleh disentuh kedudukan mereka. Mengapa? Indisiplin. Tidak bermakna bahawa sahabat-sahabat itu semuanya maksum, tapi disiplin hidup ini, disiplin beragama, kita mesti nilai perjuangan para sahabat yang membawa Islam kepada kita. Mereka ini merupakan satu kepimpinan. Kepimpinan mereka kepimpinan generasi, bukan kepimpinan individu. Nabi orang perseorangan, seorang manusia. Tetapi Nabi tinggalkan satu institusi yang mesti ditaati, iaitulah institusi kerasulan, hadisnya, Qurannya, dan ahli sunnah wal jamaah yang disebutnya begitu. Ahli sunnah wal jamaah ini ialah mereka yang mengikuti aliran Nabi tanpa membezakan di antara satu dengan lain. Institusi kerasulan itu. Sahabat-sahabat Nabi SAW merupakan orang yang layak diikuti. Ini tafsiran ahli sunnah wal jamaah. Tafsiran Syiah pula mereka memahami, ini sengaja kita sebut Syiah supaya kita memahami di mana kita berbeza dengan mereka. Sunni semua Nabi. Syiah berpendapat yang ditinggal oleh Rasul ialah keturunan Nabi itu. Jadi oleh kerana keturunan Nabi, maka institusi kerasulan yang ditinggal oleh Nabi itu ialah berkisar di sekitar Ahlul Bait. Ahlul Bait, keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi yang berpanjangan sampai pada hari ini adalah datangnya daripada Ali dengan Fatimah. Ali dan Fatimah. Yang lain-lain lagi, isteri Nabi yang lain-lain tidak masuk dalam Ahlul Bait. Walaupun keluarga juga, tapi tak masuk sebab mereka tidak merupakan salilul itrah. Tidak merupakan keturunan. Mahulah keturunan ini datangnya daripada Ali, Hasan, Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, iaitu Hasan Hussein. Lain-lain kata mereka tidak terjamin.
Sahabat-sahabat lain tidak terjamin, hanya beberapa orang saja. Sebab mereka terlibat dengan fitnah. Mereka terlibat dengan politik kotor, katanya. Di sini bezanya. Kita Sunni, kita menganggap sahabat-sahabat Nabi itu walaupun tidak maksum daripada dosa, tetapi perjuangan mereka besar, kita letakkan pada satu tahap yang jauh bezanya dengan orang lain. Mereka tidak sahabat-sahabat pun berpilih-pilih, mahu alil bait. Jadi kalau begitu perbezaan antara Sunni dan Syiah ini, bezanya cara memahami agama ni. Agama ni kita panjangkan melalui saluran mana? Kita kata melalui saluran sahabat. Mereka kata tidak, bukan semua sahabat. Sebab sahabat ni tidak semuanya bersih. Macam-macam lagi ada. Jadi kata mereka salurannya anak cucu Nabi. Anak cucu Nabi dan imam 12. Anak cucu Nabi. Dan selepas daripada imam 12, seolah-olahnya mereka pun rasanya dah air ni bila dah dicampur sampai 12 kali dibaca. Mereka katanya tak berapa barang kalinya, tak berapa jadi dah. Anak cucu Nabi pun bila dah sampai 12 kali kena baca, mereka pun tutup cakap imam 12. Tutup cakap tu. Mereka timbul pula, bangkit pulanya wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni hanya ulama-ulama lah. Tapi tak sampai kepada martabat imam 12. Inilah masuk dan ini. Masuk Khumaininya, masuklah pulanya ni Ali Khamenei lah berapa ni. Ini kepimpinan fiqh. Dan wilayatul faqih. Tapi wilayatul faqih ni pun kata mereka ini institusi kerasulan juga. Institusi kerasulan. Jadi banyak beza antara Sunni dengan Syiah. Beza itu ada, tetapi sepatutnya tidak memisahkan antara Islam dengan Islam. Tidak memisahkan. Tetapi kenyataan pada hari ini, mereka dua golongan ini seolah-olah mereka bermusuh antara satu dengan lain, lebih besar daripada bermusuh dengan orang kafir daripada luar. Kita lihat semalam, 80 orang, 120, 200 kena bom, kena macam-macam lagi. Jadi untuk memahami perkara ini, saya rasa pun disilapkan oleh kalangan ulama juga. Dahulu mereka jadikan Sunni dan Syiah ini sebagai musuh yang tak boleh bertemu antara satu dengan lain. Dan fail itu masih berpanjangan, masih dibaca sampai pada hari ini, sehingga seolah-olahnya untuk mendamaikan sudah tidak ada jalan. Musuh saja yang dapat untung daripada perbezaan antara dua golongan ini, yang kita rasanya kita masih boleh ada jalan untuk mendamaikan, untuk meredakan keadaan perbezaan antara dua golongan ini. Tetapi oleh kerana kesilapan yang pertama sekali dari kalangan ulama, dan kesilapan itu dipergunakan oleh orang luar untuk melanggar-langgarkan antara kumpulan-kumpulan, dan akibatnya kita sudah menerima pada hari ini sebenarnya. Di Malaysia pada hari ini pun jangan ingat Syiah senyap-senyap kita pada hari ini tidak ada. Syiah bergerak sebenarnya di masjid-masjid, di pedalaman, mereka bergerak dan berbagai-bagai mereka cuba mencari jalan bagaimana untuk mereka tinggalkan pesannya. Dan yang kedua, semalam saya pergi mesyuarat. Rufaqah ini rupanya ceding yang naik selepas daripada Arqam dulu. Ceding ini lebih hebat lagi. Lebih hebat. Dan ini dibimbangi sebenarnya kerana dia meletakkan Syekh Asy'ari ini seolah-olahnya Nabi yang sama dengan Nabi Muhammad. Itulah yang saya tengok video yang ucapan dia disampaikan oleh pemimpinnya kepada puak-puak Rufaqah, dia tidak nama Arqam lagi. Dan ini juga membimbangkan ajaran senyap-senyap orang untuk fikir masalah gula naik harga, minyak naik harga, tapi dia ambil peluang pada ketika ini untuk menyebarkan fahaman yang betul-betul menyalahi akidah Islam. Jadi kita nak sebutnya di sini, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Sesungguhnya begitu. Rasul sudah tidak ada, tetapi yang tinggal pada hari ini sebenarnya kita banyak kumpulan. Sesungguhnya Rasul yang mereka katakan dia pemimpin mereka, syah tarekat mereka. Mereka katakan Buya itu pemimpin mereka, itu institusi kerasulan yang mesti mereka patuh. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan sesiapa yang berpaling tadah, tidak taat kepada Rasul, mereka mau taat kepada Allah, Rasul tidak, mereka mau Quran, hadis tidak, sebab ini terkeluar daripada Islam yang wajib mereka patuhi. Fama arsalnaka alaihim hafiza. Sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk mengawal mereka daripada melakukan kesalahan-kesalahan itu. Setengah mufassirin menyatakan ayat ini diturunkan kepada munafikin.
Munafikin yang pada lahirnya memperlihatkan Islam tapi batinnya mereka memusuhi Islam. Adakah Nabi mengambil tindakan terhadap musuh ini, munafikin? Nabi diperintah supaya memerangi orang kafir, tapi munafikin bagaimana? Wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Kami tidak mengutuskan engkau untuk mengawal mereka. Seolah-olah ayat ini menyatakan kepada kita Nabi tidak tahu perkara munafikin jika tidak diberitahu oleh Allah. Munafikin yang mengatur susunan yang menyusun cara untuk memusuhi Islam. Mereka mengadakan pakatan sulit. Adakah Nabi tahu ataupun tak tahu? Nabi tahu hanya setelah diberitahu oleh Allah kepadanya. Nabi tidak tahu jika Allah tidak memberitahu. Mengapa? Kerana Nabi dibangkit oleh Allah bukan untuk menjadi pengawal kepada setiap orang manusia. Tidak, Nabi dibangkit untuk membawa rahmat. Barang siapa mahu terimalah Islam ni, mahu tolak pun tolaklah. Itu terserah kepada mereka untuk menentukan di kumpulan mana mereka ingin berada, kumpulan musyrikin, kafir, kumpulan Yahudi ataupun kumpulan munafikin ataupun kumpulan mukminin. Begitulah ayat ini menyatakan kepada kita tentang kepimpinan Rasulullah dan setakat mana kepimpinan itu, dan bagaimana pula untuk menyatakan kepimpinan selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyatalah kepada kita bahawa kumpulan-kumpulan yang ada di dalam Islam ini, kita lihatnya seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan kepada mereka untuk menentukan sikap dan pilihan mereka sendiri. Dan oleh kerana itu kita bisa balik kepada Nabi, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyatakan 72 ataupun 73 firqah umat ini akan berpecah. Satu saja di dalam syurga, lain-lain lagi di dalam neraka katanya. Satu saja. Tapi kita rasanya tidak macam itu. Satu saja di dalam neraka, 72 lagi di dalam syurga. Silap. Ada jalan untuk kita nyatakan begitu, sebab Nabi kata sesiapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Jadi oleh kerana itu kita rasakan 70 yang mengucap la ilaha illallah ini banyak, ramai orangnya, terdiri daripada berbagai-bagai kumpulan, dan kita yakin orang ini akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah lebih baik bagi kita daripada kita katakan semua orang masuk neraka, hanya beberapa orang saja. 73 firqah masuk neraka, satu saja yang masuk surga. Jadi kalau kita menjadikan setiap orang ni rasanya tak percaya kepada diri dia sendiri yang masuk surga. Tapi kita rasa tidak begitu, sebaliknya. Dan ada ulama yang menyatakan begitu. Ulama menyatakan 73 firqah surga, tetapi orang surga tu macam-macam lah. Ada macam-macam, dia kena goreng dulu. Lepas goreng tu baru boleh masuk, pun ada juga. Ada yang masuk terus, jadi ini pun tak boleh nak klaim jugalah. Masuk surga terus, terbang masuk surga, tak boleh. Goreng dulu pun ada. Jadi wa'iyadzubillah. Terusnya